Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tak ada share screen ke? Baru nak share. Baru nak share screen. Cuma internet okey ke? Boleh komen tak? Ada sangkut-sangkut ke sebab kat gambar saya ni macam sangkut-sangkut. Tapi tak tahu. Sam sekat-sekat sikit. Internet okey, sangkut-sangkut sikit. Okey. Tak apa, kita tengok macam mana. Saya dah tak tahu macam mana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Baik, insya-Allah kita akan mulakan. Kita bacakan dahulu manzumat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ihsani alhamdulillahi qadim al-awwalin wal akhirin bakirin tahawwi. Wassalatu wassalamu sarmada ala nabi man qad wahada wa ani wa man tabi' sabil min hayy ghayra mubtadi'. Baik, jadi kita dah sampai ke sini. Bait yang ke-5 sekarang. Kita akan masuk kepada bait yang ke-5. Sebelum kita masuk kepada fasal pada membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Suara tak clear Memang internet ni problem sikit Sebelum kita masuk kepada al-faslul awal pada menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada petang ini sebelum kita masuk kepada syarah bait, saya akan terangkan beberapa istilah dalam ilmu tauhid, dalam ilmu sifat 20 ini yang seharusnya kita belajar dahulu ataupun kita tahu dahulu istilah-istilah yang akan digunakan di dalam ilmu tauhid ini. Jadi hari ini kita akan terangkan dahulu beberapa istilah yang saya dah catatkan di sini, beberapa istilah yang penting
perbezaan di antara istilah fulan dengan istilah fulan yang lain. Dan insya-Allah dengan pencerahan yang permulaan ini, supaya lebih memudahkan kita punya perjalanan lepas. Sebab kita banyak pakai istilah-istilah yang baru, istilah-istilah yang dikhususkan dalam ilmu tauhid. Jadi ini tahu apakah istilah yang dikhususkan ataupun yang hanya digunakan oleh ulama usuluddin ini yang tak sama dengan istilah pada ilmu-ilmu yang lain, insya-Allah. Jadi untuk pengenalan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini, seperti mana yang kita dah bincang sebelum ini, bahawasanya ilmu tauhid itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama bahagiannya adalah bahagian uluhiyat, bahagian berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah berkenaan nubuat, berkenaan kenabian Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Yang ketiga adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang gaib. Jadi lubuk ataupun kita kata topik perbincangan yang paling utama dalam ilmu tauhid adalah topik yang pertama ini. Bahagian yang pertama ini iaitu bahagian yang membicarakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ianya sangat memerlukan fokus yang lebih berbanding dengan 2 bab yang terakhir. 2 bab yang terakhir, bahagian nubuat dengan bahagian as-sam'iyat, itu lebih mudah untuk difahami. Tetapi bahagian yang pertama ini bagi saya agak sukar, dan inilah yang dipanjangkan oleh ulama usuluddin, perbincangan mereka haula hadzal bab, maknanya berkaitan dengan bab-bab ini. Okey. Jadi insya-Allah untuk uluhiyat ini kita akan bicarakan sedikit tentang istilah-istilah yang penting yang saya cuba untuk saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang kita ambil daripada bahasa Arab. Dan saya juga ada rujuk kitab ke tulisan Ustaz Muhadir Haji Jul dalam penggunaan istilah-istilah moden. InsyaAllah harap semuanya dapat faham. Dan kalau ada apa-apa penerangan saya yang kurang jelas, yang kurang faham, boleh komen di sini supaya kita boleh ulang. Kelas ini bagi saya adalah yang agak penting sebelum kita masuk kepada pembicaraan sifat-sifat Allah yang lain. Sebab kalau tak faham pada istilah ini, maka seterus kelas yang akan datang memang tak akan faham. Tapi kalau faham dalam istilahnya, maka insya-Allah lepas ini kita boleh faham dengan mudah dan boleh faham dengan tak perlu mengambil masa yang lama. Harap maaf kalau ada tak clear daripada dan juga gambar. Memang kita orang dah restart modem tu pun tak jadi juga. Memang ada problem hari ni internet. Memang ada problem. Memang sangkut-sangkut. Tapi kalau takkan nak batalkan kelas pula kan. Tapi tak apalah, kita tawakal tu Allah. Kita cuba juga jalan. Kalau ada yang tak faham nanti boleh komen lagi sekali, kita boleh ulang lagi insya-Allah. Baik. Untuk permulaan, kita nak tahu dulu apakah perbezaan di antara perbezaan di antara sifat dengan zat. Kita akan belajar masuk kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kita tahu dulu apakah itu zat dan apa juga sifat. Apakah perbezaan di antara zat dengan sifat. Saya akan cuba untuk apakah perbezaan di antara zat dengan sifat. Perlu kita tahu dahulu bahawasanya zat dengan sifat itu adalah perkara yang berbeza. Okey. Kecil sangat ketulisan. Saya besarkan sikit. Okey, zat dan sifat itu adalah perkara yang berbeza dan kita dapat faham. Kita akan dapat faham antara zat dengan sifat itu apabila kita tahu apakah makna ataupun takrif sebalik zat dan juga sifat. Perlulah kita tahu bahawasanya zat itu adalah dalam bahasa Arabnya berbunyi maqama binafsih. Barang yang berdiri dengan sendirinya. Zat adalah sesuatu yang berdiri dengan sendirinya. Dia tidak perlu kepada perkara lain untuk dia berdiri. Dia berdiri dengan diri sendirinya. Itu adalah zat. Lawan bagi zat adalah sifat yang merupakan maqama bi ghairihi. Sesuatu yang berdiri dengan lainnya. Sesuatu yang berdiri dengan perkara lain. Itu takrif sifat. Okey, ini saya buat sendiri ya. Sesuatu yang berdiri dengan perkara lain. Itu perbezaan zat dengan sifat. Bahawasanya zat itu adalah perkara yang berdiri dengan sendirinya. Dia tidak perlu bergantung pada benda lain.
Adapun sifat adalah sesuatu perkara yang bergantung kepada zat. Perkara lain di situ, perkara lain di sini adalah bermaksud apa? Bermaksud zat. Maknanya sifat ini tidak boleh dia berdiri seorang-seorang diri. Dia tidak boleh berada tanpa ada zat. Dia pasti melekat pada zat. Bermaksud zat tidak berhajat kepada sifat, tetapi sifat perlu bergantung kepada zat. Kerana zat dia tidak boleh duduk seorang-seorang diri. Mustahil kalau zat itu dikeluarkan daripada mustahil sifat itu dikeluarkan daripada zat. Contoh bagi zat. Okey, kita nak faham ni, kata para ulama bil mithal tattadhihul maqal. Dengan misal, dengan banyakkan misal kita akan faham apakah yang ingin diperkatakan oleh para ulama. Baik. Contoh zat kita katakan, contohnya pokok. Kita kata. Ataupun diri kita ini, insan. Ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lebih faham bila kita nisbahkan benda-benda ini kepada makhluk. Sebab kita tak kenal zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka untuk kita bezakan zat dengan sifat, kita akan banyak nisbahkan kepada makhluk. Baik, zat ini adalah perkara yang berdiri dengan sendirinya, seperti pokok ataupun insan, ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Adapun sifat, kita buang dulu zat Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tak masukkan lagi perihal zat Allah. Kita nak bincang tentang makhluk dahulu. Contohnya gula ataupun garam. Itu semua adalah zat. Maknanya apa zat ini? Maknanya dia tak perlu kepada sifat untuk dia berdiri. Dia cukup dengan diri dia sahaja. Tetapi sifat pula adalah perkara yang berdiri dengan zat. Yang dia kalau nak ada, dia perlu bergantung pada zat. Perlu kita panggil apa? Bertempel dengan zat. Dia tak boleh seorang-seorang diri zat, sifat ini. Contohnya apa? Sifat ini. Contohnya warna. Warna yang ada pada kitab ini, warna hijau. Boleh tak saya nak keluarkan warna ini, saya keluarkan kat luar, biar kitab tanpa warna? Kita kata mustahil benda itu. Kerana sifat itu mestilah ada pada zat. Zatnya adalah buku, sifatnya adalah warna hijau. Kita nak keluarkan warna hijau daripada zat, tak boleh. Sebab itulah sifat itu adalah perkara yang berdiri dengan perkara yang lain. Suatu perkara yang berdiri dengan benda lain. Dia kena ada pada zat. Dia tak boleh duduk seorang-seorang diri sifat ramai-ramai. Tak boleh. Dia mesti tidak dia ada pada zat. Contoh yang lain, kita pakaikan apa? Manisnya gula. Manis yang ada pada gula tersebut. Boleh tak kita nak keluarkan manis daripada gula? Kita nak keluarkan sifat manis daripada zatnya gula? Tak boleh kita nak keluarkan. Benda itu mustahil pada akal kita. Akal kita tak boleh terima sifat ini dikeluarkan daripada zat. Sebab memang sifat itu tugas ataupun memang di keadaan dia itu dinamakan sifat kerana apa? Kerana dia itu berdiri dengan perkara yang lain. Baik. Dan sifat, contoh yang lain apa? Besar. Contoh yang lain besar. Besar. Rumah yang besar. Boleh tak nak keluarkan besar daripada rumah tersebut? Rumah itu zat, tapi sifat besar itu yang ada pada rumah tersebut adalah bernama sifat. Maka dia berdiri dengan zat. Okey, boleh kita faham? Dan semua zat Allah dan juga sifat Allah adalah sifatnya qadim. Semuanya tidak ada permulaan. Zat Allah dan sifat Allah tidak ada permulaan. Bila mana sahaja ada zat Allah, maka dah ada dah sifat Allah. Bukan maknanya zat datang, baru datang sifat. Bukan. Bukan begitu. Apa? Jangan salah faham macam mana. Betul-betul lagi ke? Betul-betul lagi. Okey, saya teruskanlah saja sebab saya tak tahu nak buat macam mana sebab memang line ni slow. Begini. Harap dekat ulangan tak slow, tak sangkut-sangkut lah. Okey, maka zat dan sifat Allah adalah dua perkara yang qadim. Qadim maksudnya apa? Tidak ada permulaan. Maknanya jangan kita faham datang zat Allah, baru datang sifat Allah. Bukan. Zat dengan sifat dua-duanya adalah qadim, tidak ada permulaan. Yang dialah yang awal yang tidak ada permulaan. Itu perbezaan zat dengan sifat. Okey, dari segi istilah bagi makhluk, bagi makhluk kita ada menggunakan satu lagi istilah dinamakan arad. Arad ini adalah sifat juga, tapi dia dikhaskan untuk makhluk. Sifat boleh pakai untuk Allah, tetapi arad tidak boleh pakai untuk Allah. Dan sifat boleh pakai untuk makhluk dan arad boleh pakai untuk makhluk. Maka sifat dengan arad ini dia ada am dengan khusus. Am dengan khusus maknanya sifat itu lebih umum,
tapi dia hanya boleh digunakan untuk Allah. Kerana arad ini lebih kepada, ini sifat makhluk. Sifat makhluk. Tadi tak perlu seorang kata tak arad. Yang penting kita nak bezakan di antara zat dengan sifat. Golongan Mu'tazilah antara golongan yang membawa fahaman yang tidak tepat dalam akidah. Mereka mengatakan bahawasanya Allah tidak mempunyai sifat. Mereka menafikan sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Mu'tazilah katakan bahawasanya Allah tidak mempunyai sifat. Allah mendengar dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Allah berbuat satu perkara dengan ni, bukan dengan sifat. Sebab apa? Kerana mereka mengatakan bahawasanya kalaulah Allah ada banyak sifat, bererti banyaklah perkara yang qadim. Dia orang kata bita'addadul qudama, mustahil akan berbilang-bilang perkara yang qadim. Mereka katakan bahawasanya Allah tidak ada sifat ma'ani. Tidak ada sifat ma'ani kerana apa? Kerana kalaulah Allah ada sifat ma'ani dan sifat ma'ani itu juga bersifat qadim, maka banyaklah perkara yang qadim. Sedangkan kita dah katakan bahawasanya yang qadim hanyalah satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kepada mereka bahawasanya yang berbilang itu hanyalah sifat. Dan sifat itu bukanlah perkara yang berbeza, bukanlah benda yang berbilang-bilang seperti berbilangnya zat. Maka zatnya hanyalah satu, yang sifatnya adalah sifat walaupun banyak tidak menunjukkan banyaknya zat. Maka kalau kita faham perbezaan antara zat dengan sifat, barulah kita faham bahawasanya Allah itu, dia sifat dia banyak, tapi zatnya hanya satu. Maka berbeza dengan fahaman orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak ada semua buat perkara dengan Allah SWT, dengan zat. Nanti kita akan bincangkan lebih lanjut dalam bab yang selepas ini, dalam bab Al-Wahdaniyah, insya-Allah. Dan sifat Allah dan zat Allah, dua-duanya adalah qadim, dua-duanya tidak ada permulaan. Maka zat itu adalah perkara yang berdiri dengan diri sendiri, dan sifat adalah perkara yang berdiri dengan zat. Sifat ini kena bertempel dengan zat. Dia tak boleh seorang-seorang diri. Contoh bagi zat adalah pokok ataupun diri kita. Kita ini zat. Apa sifat kita? Sifat kita contohnya apa? Contohnya pemarah. Contoh itu sifat. Tak. Contohnya penyayang. Itu semua sifat-sifat yang tak boleh kita keluarkan daripada zat. Dia memang akan bertempel pada zat. Itu perbezaan di antara sifat dan juga zat. Dan segala tertib yang ulama dah tetapkan. Mula-mula sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa. Dah ada tertibnya kan, ada aturannya. Semua itu hanyalah tertib yang untuk kita faham sahaja. Adapun di sisi Allah tidak ada tertib begitu. Maknanya bukanlah datang sifat wujud dahulu, baru datang sifat qadim, baru datang sifat baqa. Tidak ada tertib pada sifat Allah SWT. Kesemuanya qadim, tidak ada permulaan. Bila sebut tidak ada permulaan, tidak adalah tertib itu. Kerana tertib itu adalah perkara makhluk, barang kepunyaan makhluk, bukan kepunyaan Khalik. Dia adalah sifat makhluk. Cuma kita susunkan sifat-sifat tersebut untuk kita mudah faham bagaimana Allah menciptakan satu perkara dengan sifatnya. Baik. Itu yang pertama, istilah yang pertama. Okay, istilah yang kedua, kita akan bincangkan tentang apakah yang dimaksudkan hukum. Hukum ini, sebab kita bila belajar bab sifat, kita akan bicara tentang hukum. Wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan sifat harus bagi Allah. Kita akan bincangkan 20 sifat ataupun 13 sifat. Sifat wajib bagi Allah apa, sifat mustahil bagi Allah apa, dan sifat jaiz yang harus bagi Allah SWT. Itu dipanggil apa? Dipanggil hukum akal. Hukum akal. Jadi sebelum kita nak bicara tentang hukum akal, kita nak tahu dulu apakah makna hukum. Hukum itu adalah kita itsbatu syai' li syai'. Kita meletakkan, kita mengisbatkan sesuatu perkara pada sesuatu perkara, ataupun menafikan sesuatu perkara pada suatu perkara. Kita apa? Menetapkan sesuatu pada sesuatu perkara, ataupun kita menafikan. Juga dinamakan apa? Dinamakan hukum. Menafikan sesuatu perkara pada suatu perkara. Okey. Itu dari segi takrif. Saya akan terangkan apakah maksud di sebalik takrif ini. Bila kita kata kita hukumkan sesuatu perkara, maknanya kita meletakkan satu hukum kepada perkara yang lain. Kita meletakkan
Ni hukum, contohnya ni hukum, kita letakkan pada perkara yang lain. Itu dinamakan kita hukumkan dia. Contohnya, kita kata kita dapati seorang tu mencuri. Hakim pun menghukumkannya dengan potong tangan kepada pencuri. Maka di situ ada hukum. Kita telah menetapkan potong tangan kepada pencuri. Contoh yang lain, kita katakan bahawasanya solat itu wajib. Kita telah mengatakan solat itu wajib. Maka kita telah meletakkan wajib kepada solat. Kita telah meletakkan wajib kepada solat. Itu dari segi ta'rif hukum. Contohnya kita kata api itu panas. Kenapa kamu kata api itu panas? Sebab aku nak hukumkan bahawasanya api itu bersifat dengan sifat panas. Maka itu adalah hukum. Cuma nanti kita akan bahagikan hukum kepada 3 bahagian. 3 bahagian hukum. Bahawasanya hukum ini akan terbagi kepada 3. Cuma sebelum itu kita nak faham dulu bahawasanya hukum itu adalah kita meletakkan sesuatu pada sesuatu perkara yang lain. Kita menetapkan. Menetapkan maknanya isbat. Dalam bahasa Arab, isbatu syai'. Meletakkan sesuatu ataupun menafikan. Kita katakan pisau. Pisau ini tidak tajam. Maka kita telah menetapkan hukum tidak tajam ke atas pisau tersebut. Maka itu hukum-hukum semua. Semua itu dinamakan hukum. Bila kita menetapkan sesuatu pada suatu perkara yang lain. Okey. Dan hukum ini akan terbahagi kepada 3. Nanti saya akan bincangkan di sini. Hukum Hukum terbahagi kepada 3 hukum. Atau 3 bahagian. Ataupun 3 jenis lah. 3 jenis hukum. Okey. Okey, hukum yang pertama dipanggil hukum syarak. Hukum syarak. Hukum syarak. Hukum yang kedua dia dipanggil hukum adat. Hukum yang ketiga dia dipanggil hukum akal. Okey. Yang hukum akal ni lah yang kita akan banyak gunakan pada pengajian akidah kita. Hukum akal. Hukum syarak dan hukum adat ni kita kena terangkan supaya kita dapat faham apakah perbezaan di antara hukum adat dan hukum syarak. Kerana kita akan gunakan juga dalam bahas akidah ini, kita akan gunakan juga wajib. Sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Dan sifat jaiz bagi Allah. Itu semua hukum-hukum akal. Supaya kita tak tertukar di antara wajibnya solat dan juga wajibnya sifat Allah. Kita kata solat itu wajib, betul. Tapi makna wajib pada hukum syarak berbeza maknanya dengan makna wajib pada hukum akal. Maka kita tak dapat tidak kena tahu dahulu apakah perbezaan di antara hukum syarak dan hukum adat dan juga hukum akal. Sebelum itu kita ulang kaji balik, hukum itu adalah menetapkan sesuatu perkara pada suatu perkara ataupun menafikan suatu perkara pada satu perkara yang lain. Banyaknya typo ni. Allah Akbar. Satu perkara. Okey. Jadi hukum itu terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama adalah hukum syarak. Hukum syarak ini hukum yang ditetapkan oleh syarak. Hukum yang ditetapkan oleh syarak. Syarak itu apa? Syarak ini adalah Allah lah. Allah sebagai syarak yang mensyariatkan agama kita. Iaitu Allah. Dan Rasulullah melalui Rasul. Hukum syarak ini adalah hukum yang ditetapkan oleh syarak. Siapa itu syarak? Syarak itu adalah Allah. Yang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah hukum syarak. Contohnya hukum syarak adalah apa? Yang tadi. Contoh yang tadi. Solat itu wajib. Allah. Wajib. Puasa itu wajib. Minum arak haram. Contoh lagi apa? Solat duha sunat. Okey. Kesemua wajib, haram, sunat. Ini adalah hukum. Tapi di hukum fiqh, hukum yang 7 itu. Ada wajib, sunat, harus, makruh, haram, batal dan juga sah. Wajib ini adalah hukum yang diletakkan ke atas solat. Siapakah yang telah mewajibkan solat? Siapakah yang telah meletakkan bahawa solat itu adalah wajib? Syarak yang meletakkan. Maka dipanggil hukum syarak. Siapakah yang mengatakan bahawa puasa itu wajib?
Syarak yang mengatakan. Maknanya agama kita, Allah yang katakan bahawasanya solat itu wajib, puasa itu wajib. Siapakah yang mengatakan minum arak itu adalah haram? Syarak yang mengatakan bahawasanya minum arak itu adalah haram melalui Rasulullah SAW yang beritahu kepada kita. Solat duha. Siapa yang beritahu solat duha itu sunat? Maka semua hukum ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah yang meletakkan ini wajib, ini halal, ini haram, ini tak boleh makan, ini boleh makan. Semua itu kita hanya 100% kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang dia meletakkan hukum tersebut. Maka itu hukum syarak. Hukum syarak yang ditetapkan oleh syarak. Syarak siapa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat ni jalan. Yang membuat jalan agama kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu hukum syariat kita panggil. Ataupun hukum macam ni. Hukum syariat. Yang kedua dinamakan sebagai hukum adat. Tadi hukum syarak, yang kedua adalah hukum adat. Hukum adat ini adalah hukum yang ditetapkan ataupun kita panggil hukum yang terjadi kerana kebiasaan ataupun percubaan. Okay. Saya buat tarif ni sendiri sebenarnya, mungkin tak tepat lah, tapi harap boleh faham. Baik, hukum adat adalah hukum yang ditetapkan ataupun terjadi kerana kebiasaan ataupun percubaan. Kerana kebiasaan ataupun percubaan, tajrubah dipanggil. Dah biasa, dah memang biasa begitu terjadi begitu. Maka diletakkan hukum begitu. Contoh bagi hukum adat, okay. Siapakah yang meletakkan hukum ini? Kebiasaan ataupun percubaan? Contohnya kita kata, contoh pertama, pisau itu melukakan. Pisau boleh melukakan. Siapa yang letak hukum melukakan pada pisau ini? Adakah syarak yang letakkan? Tak ada. Bukan syarak yang kata, bukan Allah kata dalam Quran pisau itu melukakan. Lepas tu kita pun terimalah hukum tersebut. Bukan. Kita dapat tahu bahawa pisau itu melukakan adalah kerana banyak dah berlaku pisau bila kena kat badan kita melukakan. Maka itu sebab kebiasaan. Ataupun dah banyak percubaan berlaku begitu. Dah banyak percubaan orang buat toreh dekat badan dia, berdarah badan dia. Maka itu dipanggil apa? Hukum adat. Adatnya pisau boleh melukakan. Contoh kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Apa saya buat contoh lagi? Tulis buat contoh kat sini. Contoh yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad. Hukum adat. Tak mari pula contoh. Api itu membakar. Contoh. Api itu membakar. Siapa yang katakan bahawasanya api itu akan membakar kalau kita letak pada satu barang? Kalau api itu kita letak dekat kertas terbakar. Siapa yang beritahu? Tidak ada siapa yang beritahu. Semua dia terjadi hukum tersebut kerana kebiasaan begitu. Kebiasaan begitu. Ataupun contohnya lah, Panadol ataupun ubat. Panadol lah senang. Panadol boleh menghilangkan sakit kepala. Dengan izin Allah. Panadol boleh hilangkan sakit kepala. Siapa yang kata Panadol boleh hilangkan sakit kepala? Doktor yang kata. Doktor yang kata tu, daripada mana dia dapat hukum tersebut? Daripada tajrubah. Dah biasaan, dia test. Bahan-bahan ni boleh menghilangkan sakit kepala bagi bahan-bahan ni. Maka itu dipanggil apa? Hukum adat. Hukum adat. Okey. Maka segala kehukuman ini terjadi adalah disebabkan adat. Disebabkan dah banyak kali berlaku begitu dan juga dah banyak percubaan berlaku begitu. Maka dipanggil hukum adat. Dipanggil hukum adat. Maka beza tak di antara hukum adat dengan hukum syariat? Hukum syarak berbeza dengan hukum adat. Hukum syarak adalah hukum yang ditetapkan oleh syarak kita. Maka dia hanya berkait wajib, sunat, haram, halal, tak sah atau tidak sah. Maka itu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum kedua dipanggil hukum adat. Hukum yang terjadi kerana kebiasaan begitu ataupun berlaku banyak percubaan, maka begitulah yang berlaku. Tak? Tapi perlu faham, hukum adat ini boleh berpisah. Hukum adat ini boleh berpisah bila-bila masa.
Seakan-akan Allah mengikatkan di antara pisau dengan juga melukakan. Allah ikatkan pisau mesti melukakan. Allah buat dunia ini, alam ini, sunnatullah begitu. Pisau boleh melukakan, makanan boleh mengenyangkan, air, minum air boleh menghilangkan dahaga, makan obat boleh hilang sakit. Itu semua dipanggil sunnatullah ataupun perkara yang Allah tetapkan bagi kita. Dan Allah boleh pisahkan kedua-dua ini bila-bila masa sahaja. Allah boleh pisahkan di antara pisau dan juga sifat melukakan itu bila-bila masa sahaja. Itu di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pisau pun dimelukakan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melukakan sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah mengikatkan dengan jadi sebab pisau boleh melukakan badan kita. Maka Allah boleh memisahkan di antara pisau dan juga melukakan itu pada bila-bila masa sahaja. Itu di tahta kudratullah Subhanahu Wa Taala. Di bawah kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada pisau yang tak boleh melukakan. Dan ada orang boleh terluka tanpa pisau. Seperti apa? Seperti Nabi Ibrahim ketika mana menyembelih Nabi Ismail. Nah, pisau yang memang sangat tajam tapi tidak boleh melukakan lehernya Nabi Ismail alaihi wassalam. Kenapa? Kerana ketika itu Allah dah pisahkan di antara pisau dengan melukakan. Makanan mengenyangkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah boleh pisahkan di antara kenyang dengan makanan. Makan banyak sekali pun tak kenyang-kenyang. Dah, makan 3 pinggan nasi tak kenyang. Sebab apa? Sebab Allah tak nak bagi pada dia kenyang. Maka kenyang bukan daripada makanan, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minum air tak hilang dahaga, boleh. Ada orang yang kenyang tanpa makan makanan. Ada orang Allah kenyangkan dia tanpa memberi makanan pun. Kenyang dengan zikir, kenyang dengan majlis ilmu, kenyang dengan solat. Ada orang minum air tak hilang dahaga. Tetapi kebiasaannya, adatnya begitu. Adatnya nak hilangkan obat. Nak kenyang makanlah makanan. Tapi kita kena sentiasa i'tiqad bahawasanya segala perbuatan itu bukan daripada makhluk, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah pisau yang melukakan, bukanlah api yang membakar, semua itu adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah ikatkan di antara api dengan membakar, dan Allah boleh pisahkan pada bila-bila masa sahaja. Okey, itu hukum adat. Hukum syarak kita dah faham, hukum adat kita dah faham. Okey. Sampai kepada hukum yang ketiga yang merupakan hukum yang akan pakaikan dalam bab akidah ini. Kerana akidah ini, sifat-sifat Allah ini, kita dapat sifat Allah daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Kita tahu Allah mendengar, kita tahu Allah melihat, kita tahu Allah berkata-kata. Asalnya kita dapat daripada apa? Kita tahu perkara tersebut daripada syarak. Nabi yang beritahu kepada kita, Quran yang beritahu Allah itu sekian-sekian sifatnya. Tetapi untuk kita dapatkan keyakinan yang betul, untuk kita dapatkan betul ke Allah itu mampu untuk berbuat apa-apa sahaja, betul ke Allah itu satu esa, macam mana nak dapat keyakinan tersebut? Perlu menggunakan akal. Perlu menggunakan akal. Dimasukkan hukum akal ke dalam perbahasan ilmu tauhid adalah untuk meyakinkan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud, kalaulah Allah tak kirimkan kepada kita Al-Quran, tak kirim pada kita Nabi Muhammad SAW, seseorang tu jika dia menggunakan akal dengan penggunaan yang betul, dia dapat tahu bahawasanya adanya Allah itu bersifat sekian-sekian-sekian dengan hanya menggunakan akal. Cuma mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan seseorang itu tidak wajib beriman selagi mana tak sampai kepadanya Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sedangkan silap saja kaum Mu'tazilah mengatakan bahawasanya seseorang itu wajib beriman menggunakan akalnya, bukan menggunakan Nabi SAW. Maknanya kalau Nabi tak datang dan dia tak beriman, dia wajib beriman juga sebab dia ada akal. Dan akal ini boleh memberi petunjuk kepada dia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan betul. Akal kalau kita gunakan dengan betul-betul penggunaan, kita boleh kenal Allah hanya dengan menggunakan akal. Tetapi Allah tak akan mengazab seseorang itu jika tidak disampaikan kepadanya Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sesungguhnya kami tidak akan mengadab sesuatu kaum itu melainkan telah sampai kepadanya Rasul. Melainkan kami telah mengirimkan kepadanya Rasul. Sebab itulah ada perbezaan khilaf di antara kita panggil Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ini siapa? Mereka yang hidup di zaman antara dua Nabi. Mereka yang tak sempat dengan Nabi sebelumnya dan tak sempat dengan Nabi yang selepasnya. Dia hidup tanpa ada Nabi. Tak ada Nabi yang memberitahu tentang Islam. Tak ada Nabi yang memberitahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa hukum mereka tu? Mereka tu akan pergi ke mana? Neraka ke syurga? Pendapat
masyhur daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Ahlul Fatrah itu masuk syurga. Kerana apa? Kerana mereka bukanlah mukallaf. Walaupun mereka ada akal dan akal itu boleh berfikir tentang kewujudan Allah, tentang sifat-sifat Allah, itu tidak cukup untuk kita mengazabnya dalam neraka. Tidak cukup untuk Allah mengazabnya dalam neraka kerana Allah tak akan mengazab seseorang melainkan setelah dihantar kepadanya Rasul. Maka kita sebutkan hukum akal di sini adalah untuk meyakinkan tentang sifat Allah, tentang keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sebenarnya terima sifat-sifat Allah dan cerita pasal Allah ni daripada Quran dan juga Sunnah. Dan barulah kita gunakan akal kita untuk kita meyakinkan betul Allah itu mendengar, betul Allah itu hidup, betul Allah itu bersifat dengan sifat qadim, baqa, mukhalafatul hawadith. Semua sifat-sifat itu kita boleh isbatkan dengan akal kita. Maka sebab itu kita gunakan akal. Maka dipanggil hukum akal. Hukum akal. Okey. Hukum akal ini seperti mana kita dah bincang tadi bahawasanya hukum syarak, hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Hukum adat, hukum yang ditetapkan disebabkan berlaku percubaan yang banyak dan juga kita panggil apa? Percubaan dan juga Allahumma salli Muhammad, kebiasaan. Adapun hukum akal adalah hukum yang ditetapkan oleh akal. Akal pakai qaf, pakai q ke pakai akal lah. Kalau dalam bahasa Arab pakai qaf kan, akal. Baik. Hukum yang ditetapkan oleh akal kita sendiri. Dan setiap orang ada akal dia. Dan kalau dia pakaikan akal dia dengan betul, maka dia boleh faham hukum akal ini. Contohnya, dengan contoh kita akan lebih faham contoh hukum akal. Contohnya, saya tulis tadi. Mana tulis? Okay. Contoh hukum akal, kita katakan satu lebih kecil dari dua. Satu mestilah lebih kecil daripada dua. Siapa yang kata satu lebih kecil daripada dua? Satu lebih sikit daripada dua. Sikit. Sedikit. Saya ada satu apple, awak ada dua apple. Akal mengatakan yang satu apple mestilah lebih sedikit daripada dua apple. Siapa yang kata satu lebih sikit daripada dua? Akal kita kata. Siapa yang kata dua lebih banyak, lebih sikit daripada satu, atau dia kata satu lebih banyak daripada dua, maka dia telah menggunakan akal pada penggunaan yang salah. Tak? Contohnya kita kata lagi, mustahil. Sebab hukum ni kita mengisbatkan ataupun kita menafikan. Kita pakai mustahil pula. Mustahil. Sesuatu perkara bergerak dan berhenti dalam satu masa. Saya ada buku ni. Okey. Saya katakan buku ini bergerak dan diam. Berhenti dan juga bergerak dalam satu masa yang sama. Boleh tak nak buat? Cuba buat buku ni berhenti dan juga bergerak dalam satu masa yang sama. Tak boleh. Sebab dia sama ada bergerak ataupun dia berhenti. Tak boleh dua-dua sekali. Siapa yang katakan mustahil tu? Daripada mana kita dapat mustahil itu? Daripada akal kita. Daripada akal kita. Contoh yang lain. Allahumma salli Muhammad. Nasi goreng yang ada di atas meja makan rumah kita mestilah dibuat oleh seseorang. Nasi goreng yang dah siap depan mata kita ni, adakah dia boleh terjadi dengan sendiri begitu sahaja? Tak boleh. Siapa yang kata mustahil nasi goreng sahaja? Akal kita kata. Dan mestilah nasi goreng itu adalah ciptaan ataupun perbuatan daripada seseorang. Mestilah ada sesuatu yang menggerakkan dia sampai dia jadi nasi goreng. Betul tak? Wajib bagi nasi goreng itu ada sesuatu yang menciptakannya, membuatnya, iaitu mak kita sendiri. Tak kisahlah mak kita sendiri kan. Yang penting nasi goreng itu mestilah ada sesuatu perkara yang membuat dia. Maka dia jadilah sebiji nasi goreng. Sepinggan nasi goreng. Sepinggan nasi goreng. Maka siapakah yang meletakkan hukum wajib bagi nasi goreng itu ada pembuatnya dan mustahil bagi nasi goreng itu tidak ada pembuatnya? Itu semua kita dapat daripada akal. Kita dapat daripada akal. Maka itulah dinamakan hukum akal. Hukum akal ini adalah hukum yang ditetapkan oleh akal kita. Kalau kita gunakan akal dengan betul, memang kita tak boleh terima. Kita tak boleh terima bahawasanya benda itu berlaku.
dan kita wajib terima bahawa benda itu ada pada perkara tersebut. Maka daripada hukum akal ini, kita akan gunakan untuk kita faham sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Harap jelaslah dengan contoh-contoh yang saya beri. Sebenarnya contoh ni saya buat on the spot. Mungkin ada contoh yang lebih baik, tapi saya tak tulis. Saya rasa macam dah tulis contoh-contoh tu, tapi tak tulis. Jadi saya ulang lagi sekali bahawasanya hukum itu adalah menetapkan sesuatu perkara pada sesuatu perkara. Okey, hukum adalah meletakkan sesuatu perkara, menetapkan sesuatu perkara pada sesuatu perkara. Seperti apa? Solat itu wajib, api itu panas, pisau ini tidak tajam. Itu semua hukum, dipanggil hukum. Kita meletakkan hukum wajib pada solat, meletakkan hukum panas pada api, meletakkan tidak tajam ataupun menafikan ketajaman pada pisau tersebut. Okey. Hukum pula terbagi kepada 3. Ada hukum syarak, ada hukum adat, dan juga ada hukum akal. Ketiga-tiga hukum ini perlu kita bezakan di antara ketiga-tiganya. Hukum syarak adalah hukum yang ditetapkan oleh syarak, iaitu Allah melalui Rasul. Seperti apa? Solat itu wajib, puasa itu wajib, minum arak itu haram, solat duha itu sunat, tak. Makan bawang secara mentah itu makruh. Semua perkara-perkara itu adalah perkara yang ditetapkan oleh syarak, maka dipanggilkan apa? Hukum syarak. Yang kedua adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang terjadi kerana kebiasaan ataupun percubaan. Dah banyak biasa berlaku begitu, maka kita pun letakkan hukum begitu. Dan memang percubaan banyak kali. Doktor dah buat banyak kali dah. Contohnya, obat ini boleh menghilangkan sakit ini. Maka adatnya begitu. Hukum adat. Hukum yang terjadi kerana kebiasaan ataupun percubaan. Pisau itu melukakan, api itu membakar, dan obat itu boleh menghilangkan sakit. Itu semua adatnya begitu. Tapi boleh tak Allah nak pisahkan kedua-duanya? Boleh. Boleh Panadol tak menghilangkan sakit kepala, api tak membakar, pisau tak melukakan. Sebab dia hanyalah adat sahaja. Dia hanyalah sunnatullah yang Allah ikatkan di antara pisau dan juga melukakan. Dan Allah boleh pisahkan bila-bila masa. Itu yang kedua, hukum adat. Hukum yang ketiga dipanggil hukum akal. Hukum akal. Hukum akal ni semua manusia ada. Dia boleh brain benda ni. Macam hukum adat tadi semua juga. Tapi ada setengah orang mungkin tak terjadi pada dia. Hukum syarak hanya ada pada orang Islam. Tak, orang kafir tak pakai hukum syarak. Hukum adat tadi hanya dipakai oleh orang yang percaya tentang kepercayaan tersebut. Ada orang tak percaya makanan boleh mengenyangkan. Dia tak percaya. Tak salah bagi dia. Tak, tetapi hukum akal ni tak ada seorang boleh tolak. Semuanya kalau dipakai akal yang betul, dia memang boleh terima benda tu. Memang automatik akan dia faham perkara tersebut. Seperti saya cakap tadi, 1 lebih sikit daripada 2. Dan 2 lebih banyak daripada sikit. Kalau ada orang kata 2 lebih sikit daripada 1, tak. Betul lah. 2 lebih banyak daripada 1. 1 lebih sikit daripada 2. Kalau ada orang kata 2 lebih sikit daripada 1, dia kata 2 sikit lagi, 1 banyak. Tak. Maka itu dia telah salah pada penggunaan akal. Bahasa kasarnya, bodoh lah. Bahasa kasar. Bahasa baiknya, kurang menggunakan akal yang betul. Baik. Contohnya tadi, mustahil sesuatu perkara bergerak dan berhenti dalam satu masa. Tak. Kitab ini bergerak pun ada, berhenti pun ada pada satu masa. Boleh ke? Mustahil benda tu. Siapa yang kata mustahil? Akal kata mustahil. Tak mungkin ada perkara tersebut. Mustahil. Akal tidak boleh terima perkara tersebut berlaku. Dan adanya alam ini adalah dengan ciptaan sesuatu. Bukanlah dia terjadi begitu sahaja, tanpa ada sesuatu perkara yang menciptakan dia. Itu mustahil juga. Seperti nasi goreng kita cerita tadi. Nasi goreng tadi mestilah adalah ciptaan daripada seseorang. Bukan dia terjadi dengan diri sendirinya. Wajib bagi dia ada pencipta dan mustahil bagi dia terjadi dengan diri sendiri tanpa ada pencipta. Maka itulah hukum akal yang kita akan bincangkan sedikit lagi insya-Allah. Saya tak nak, jadi hari ni saya tak masuklah kepada bab, memandangkan ni pun rasa dah berat dah ni. Dah berat dah ni. Cuma nak masuk lagi tak? Saya takut terlalu berat untuk pemula-pemula. Bagi saya dah terlalu berat ni untuk faham semua ni. Jadi insya-Allah rasanya kita sampai sini je lah. Sampai sini sahaja untuk kita boleh faham dahulu 3 perkara ini. Kita faham tadi apa? Beza di antara zat dengan sifat, dan juga apakah itu hukum, dan juga hukum terbahagi kepada 3. Hukum syarak, hukum akal, dan juga hukum adat. Esok tak ada kelas. Hari Ahad. Hari Ahad sebelum kita masuk kepada bab, kita akan bincang pula bahawasanya hukum akal itu terbahagi kepada 3. Ada
wajib, ada mustahil dan juga ada harus. Ada wajib dan ada mustahil, ada harus. Ataupun kita nak bincangkan terus. Boleh komen tak? Kalau rasa nak teruskan, kita boleh teruskan. Kalau ada nak teruskan, saya boleh teruskan. Saya takut pendengar sahaja, pendengar yang berat. Kita tak ada masalah. Ada 15 minit lagi masa sebenarnya. Ataupun kita nak buka kepada soalan. Kita nak teruskan ataupun kita nak buka untuk soalan ke? Terus Ustaz. Tengok orang lain dulu. Saya tahu siapa yang komen ya. Dekat saya ni keluar. Dekat saya ni keluar Facebook user, tak keluar nama. Harap maaf kalau line hari ni memang teruk sikit. Antara perkara yang mustahil juga, yang akal kita mengatakan adalah adanya sesuatu perkara yang berzat. Adanya sesuatu perkara yang berzat pada dua masa. Pada dua tempat. Ada satu masa, ada dua tempat. Saya ni dekat Terengganu pun ada, dekat KL pun ada. Dalam satu masa. Boleh tak perkara itu berlaku? Perkara itu mustahil pada akal. Benda yang sama. Kalau benda yang lain, serupa, pelalut rupa, itu lain cerita. Ini benda yang sama. Memang betul-betul sama. Ada pada dua tempat dalam satu masa. Itu perkara yang mustahil. Itu jika dia berzat lah. Adapun roh tidak ada masalah. Roh tidak ada masalah. Roh nak ada dalam dua tempat dalam satu masa tidak masalah. Sebab itu alam roh, alam lain. Kita berada di alam yang zahir ini, alam dunia ini. Allah dah tetapkan bahawasanya, ataupun akal kita dah katakan bahawasanya, tak boleh satu benda berada pada dua tempat berbeza pada satu masa yang sama. Harap kalau nampak kita boleh teruskan. Baik, ada lagi dalam 10 minit. Tak apalah, kita teruskan. Nanti kelas yang akan datang kita akan ulang lagi sekali, yang ketiga ni. Baik. Hukum akal berbahagi pula kepada tiga hukum. Iaitu wajib, mustahil dan juga harus. Ataupun tersebut jaiz lah. Jaiz atau harus. Wajib, mustahil dan juga harus. Hukum akal yang kita bincangkan tadi, hukum yang ditetapkan oleh akal, ada 3 hukum keluar. Macam hukum syarak tadi keluar 7 hukum tau. Keluar wajib, sunat, makruh, apa lagi? Haram, jaiz, sah dengan batal. Keluar 7 hukum. Itu dia sebab bagi basic lah. Sebenarnya 10 hukum. Tapi tak apa. Keluar 7 hukum. Tapi hukum akal yang keluar adalah 3 jenis. 3 hukum. Wajib, mustahil, harus. Tidak ada makruh, tidak ada tidak ada haram di sini. Dia ada wajib, mustahil, harus. Makruh pun tak ada, sunat pun tak ada. Sebab itu hukum syarak. Jangan tertukar hukum fiqh dengan hukum akidah. Jangan tertukar di antara hukum syarak dengan hukum akal. Okey. Wajib, mustahil dan juga harus. Yang pertama sekali, roh dalam dua tempat seperti mimpi. Boleh. Seorang itu bermimpi ataupun saya mimpi, awak pun mimpi. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kita nak memang satu roh berada pada dua tempat yang sama, itu perkara yang jaiz berlaku. Harus berlaku sebab dia alam roh. Okey. Terus pada perbicaraan kita. Wajib. Apakah hukum wajib? Hukum wajib. Bagi ini akal saya tulislah. Akal. Wajib bagi akal. Dalam bahasa Arab dikatakan ma la yatasawwar adamuhu. Ma la yatasawwar fil aql adamuhu. Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Barang yang tak dapat digambarkan pada akal kita ketiadaannya. Barang yang tak dapat digambarkan, akal kita tak dapat menggambarkan ketiadaan perkara tersebut. Maknanya akal tidak boleh terima perkara tersebut tiada. Ini takdir saya buat sendiri Tapi dalam takdir bahasa Arab, barang yang tidak boleh digambarkan oleh akal kita ketiadaan dia. Maknanya akal kita tak boleh brain, tak boleh terima kalau dia tiada. Akal kita
tak boleh terima kalau dia tiada. Boleh faham? Okay, kita buat warna lain sikit. Hukum akal adalah, hukum wajib bagi akal adalah akal tidak boleh terima perkara tersebut tiada. Akal tak boleh terima jika tiada perkara tersebut. Mungkin ayat ni berbelit saya kot. Akal tidak boleh terima jika perkara tersebut tiada. Ma la yatasawwar al-aqlu, ma la yatasawwar fil aqli adamuhu. Okey. Contoh. Contoh. Jirim mesti memakan ruang. Apakah itu jirim? Jirim ini satu zat. Zat yang berjirim. Maknanya benda yang ada lah. Kalau kita makhluk, satu objek mestilah memakan ruang. Suatu benda yang memang dia ada, yang wujud, yang dia itu adalah jenis objek, mestilah makan ruang. Kalau kita kata dia ada, mesti dia makan ruang juga. Tak? Selagi mana dia itu berjirim. Berjirim ni maknanya apa? Ada dia punya molekul-molekul dia. Terbina daripada molekul-molekul. Sehingga membentuk satu benda. Tak? Contohnya, kitab ini, mesti dia dah makan ruang. Dia tak boleh ada tanpa ada ruang. Mesti dia kena ambil ruang juga. Okey, contoh yang lain. Okey. Macam tadi saya buat tadi. Hukum nasi goreng itu sama. Alam ini mestilah ada penciptanya. Alam yang kita tengok ni, dengan langitnya, dengan buminya, dengan gunung ganangnya, dengan lautnya, tak? Semua itu ada depan mata kita. Tak? Dan kita katakan mestilah, wajib akal kita kata mesti ada pencipta. Maka adanya pencipta bagi alam adalah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Alam itu wajib ada penciptanya. Wajib pada apa? Wajib pada akal. Akal tak boleh terima jika tiada pencipta bagi alam ini. Akal kita tak boleh terima, tak boleh nak brain. Semua akal macam tu. Semua akal semua manusia. Bukan kita sahaja, bukan kita orang Islam sahaja. Semua orang yang menggunakan akal dengan betul, memang akal dia akan katakan bahawasanya alam ini wajib ada penciptanya. Dan mereka tak boleh terima jika alam ini tidak ada pencipta. Maka kita balik pada takrif tadi. Tak. Akal tidak boleh terima perkara tersebut. Akal tidak boleh terima pencipta tiada. Akal tidak boleh terima pencipta tiada pada alam ini. Boleh faham? Bila kita tatbikkan pada takrif, akal tidak boleh terima ketiadaan pencipta bagi alam ini. Akal tidak boleh terima ketiadaan pencipta bagi alam ini. Ataupun tiadalah. Tiada pencipta. Tiada pencipta bagi alam ini. Kenalah dengan takrif kita cerita tadi. Bahawa hukum akal itu adalah akal tidak boleh terima perkara tersebut. Itu yang kita nak hukumkan tu. Perkara tersebut tiada. Okey. Nanti kita akan gunakan hukum ini pada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa disebutkan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila sifat itu akal tak boleh terima jika dia tiada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat wajib Allah, maksud apa sifat wajib bagi Allah? Akal tak boleh terima jika sifat itu tidak ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Secara mana kita dapat ni? Secara akal. Kalau kita fikir pakai akal pun tak boleh terima. Sebab dia memang kena ada, wajib ada. Itu maksud hukum wajib. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah mustahil. Mustahil adalah apa? Sama juga. Ma la yatasawwar fil aqli wujuduhu. Akal tidak boleh terima kewujudannya. Tadi akal tak boleh terima ketiadaannya. Sekarang akal tak boleh terima kewujudannya. Dia ada tu mustahil. Perkara itu kalau ada dia akan mustahil. Memang tak ada lah. Memang tidak akan berlaku, tidak akan wujud perkara tersebut. Akal tidak boleh terima kewujudannya. Tadi akal tak boleh terima ketiadaannya. Tadi saya kata apa tadi? Macam ayat ni lebih senang. Samalah. Akal tidak boleh terima ketiadaannya. Boleh tukar sini. Ketiadaannya. Lebih senang dari segi takrif kan.
Akal tidak boleh terima ketiadaannya. Mustahil itu akal tidak boleh terima kewujudannya. Dia berlawan. Dia berlawan. Mustahil adalah sifat wajib, sifat mustahil ataupun hukum akal yang kedua itu hukum mustahil adalah akal tidak boleh terima kewujudannya. Tak sah kalau dia ada. Dia tak boleh ada. Tak boleh ada ni maksudnya apa? Bukannya haram kalau dia ada. Bukan. Akal kita memang tak boleh terima kalau dia ada. Maka dia dipanggil mustahil. Mustahil. Contoh, adanya jirim yang tak memakan ruang. Adanya objek yang tak ambil ruang. Jirim ni kita boleh terjemahkan sebagai objek juga. Objek. Adanya objek yang tak memakan ruang. Yang tidak memakan ruang. Boleh ke ada suatu benda tu, dia tak makan ruang. Dia duduk tanpa ada makan ruang. Maknanya macam mana? Tak boleh. Maknanya bila kita angkat buku ni, mestilah dia dah bergerak daripada ruang ini ke ruang ini, maka dia dah makan ruang dekat atas. Kita letak kat bawah, dia makan ruang dekat bawah. Maka tidak ada perkara, objek yang tidak memakan ruang. Mengambil ruang. Okey. Contoh yang kedua, saya buat tadi. Perkara yang boleh bergerak dan diam dalam satu masa. Ada tak perkara, sebutkan pada saya satu perkara ataupun buatkan. Biarlah satu objek itu dia bergerak dan juga dia diam. Maknanya tak bergerak dalam satu masa. Bergerak dan tak bergerak dalam satu masa yang sama. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab itu mustahil berlaku pada akal kita. Dia bukan macam hukum adat. Hukum adat ni dia boleh berlaku. Lalu makan kenyang tapi ini makan tak kenyang. Boleh tak berlaku? Boleh berlaku sebab dia hanyalah adat. Tapi akal tak boleh. Akal tak boleh berubah dah. Sesuatu yang tidak logik. Ada orang tanya, akal tu sesuatu yang tidak logik ke? Tidak logik pada akal. Sebab tidak logik ni lebih kepada penggunaan tajrubah tadi. Tapi kalau kita kata, tak logik makan tak kenyang. Ada juga orang pakai macam tu. Tak logik lah pisau ni tak boleh potong. Tapi itu tak logik pada adat. Ini tak logik pada akal, betul. Kalau kita gunakan penggunaan tidak logik itu pada akal, betul. Tak logik akal lah. Sebab tu orang sebut tak logik akal. Contohnya saya buat. Contoh yang lain adalah tadilah 2 lebih banyak, lebih sedikit dari 1. Boleh tak benda perkara tersebut berlaku? Mustahil. Memang akal dah katakan 2 itu lebih banyak daripada 1, maka mustahil 2 lebih sedikit daripada 1. Mestilah 1 lebih sedikit daripada 2. Ataupun 1 itu separuh daripada 2. Yang separuh itu mestilah lebih sikit daripada yang penuh. Tak, yang separuh mestilah lebih sikit daripada yang penuh. Itu 3 contoh yang saya boleh buat di sini. Hukum mustahil. Hukum mustahil. Yang ketiga, harap boleh faham. Yang ketiga, macam mana? Yang ketiga, hukum apa jadi 4? Okey. Yang ketiga adalah hukum jaiz. Jaiz ataupun kita panggil harus. Harus. Hukum akal yang bersifat harus. Itu apa? Ma yatasawwar fil aqli adamuhu aw wujuduhu. Ma yatasawwar fil aqli adamuhu aw wujuduhu. Maknanya akal boleh terima adanya ia atau tiadanya ia. Itu hukum harus. Harus ni pertengahan di antara wajib dengan mustahil. Maknanya wajib, akal kata akal tidak boleh terima ketiadaannya. Itu wajib. Adapun mustahil, akal tak boleh terima kewujudannya. Akal tak boleh terima kewujudannya. Tapi harus ni, harus bagi akal kita kata benda ni ada pun tak ada masalah. Tiada pun tidak ada masalah bagi akal kita. Akal kita boleh terima kedua-duanya. Akal kita boleh terima kedua-duanya. Contohnya apa? Contoh yang paling senang sekali adalah adanya makhluk. Adanya kita ini. Adakah kewujudan kita ini wajib? Maknanya akal tak boleh terima kalau kita tidak wujud. Boleh. Kalau kita tidak wujud. Akal boleh fikir je benda tu. Tak. Ataupun
Adakah mustahil adanya kita? Tak mustahil. Memang kita ada sekarang. Mustahil macam mana? Boleh faham? Maka adanya makhluk itu boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Akal kita boleh terima adanya makhluk dan boleh terima tiadanya makhluk. Adanya alam ini juga. Adanya alam ini. Bumi ini. Apa hukum dia? Harus bagi Allah SWT. Dan dia harus pada akal kita. Ada pun tak ada masalah. Tiada pun tidak ada masalah. Contohnya saya kata, ada satu lautan. Lautan dari Dari jus kiwi. Pernah minum jus kiwi tak? Kalau dekat Tarim dulu, jus yang paling sedap sekali, jus kiwi. Dan saya ingat contoh ni sampai sekarang. Bila guru saya, Syed Mustabah, Habib Syed Mustabah tu dia pakai contoh ni. Dia kata, pernah fikir tak? Kalau ada lautan daripada jus kiwi, kita boleh minum banyak-banyak jus kiwi. Jus buah kiwi tu lah. Tak? Boleh tak ada, kita fikir, ada, kita pergi pantai tengok-tengok, semuanya pantai tu berubah jadi air jus kiwi. Boleh tak boleh? Mustahil ke? Tak mustahil. Wajib ke? Tak wajib juga. Dan benda itu adalah perkara yang harus. Benda itu adalah perkara yang harus. Tamam? Contoh yang lain. Adanya, tiba-tiba kita bangun esok ada 2 biji bulan. Bulan belah sana, bulan belah sini. 2 bulan ada. Allah keluarkan bulan satu lagi. Mustahil ke? Tak mustahil. Wajib ke? Tak wajib. Tapi dianya boleh berlaku. Dan maknanya akal kita boleh terima kalau ada 2 bulan esok. Logik akalnya. Sebab tu kita kata mustahil tu mustahil pada akal. Dan harusnya harus pada akal. Sebab itu berhati-hati kalau kita kata apa? Contohnya kita kata kawan kita pergi ke KL semalam. Tak. Tiba-tiba pagi tadi subuh, baru pergi semalam, pagi-pagi tadi dah ada dekat rumah kita dah. Mustahil lah dia balik. Tengok mustahil apa tu? Kalau mustahil yang kita maksud adalah mustahil akal, salah lah. Sebab itu adalah mustahil adat. Sebab seseorang boleh berpindah daripada tempat ke tempat yang lain pada waktu yang singkat. Boleh. Seperti mana Nabi SAW naik ke langit ketika Isra' dan Mi'raj. Dan Nabi pulang ke tempat tidur Nabi masih lagi hangat lagi. Maksudnya, berapa minit sahaja perjalanan Nabi daripada Mekah ke Palestin dan daripada Palestin naik ke langit. Sangat-sangat sekejap. Boleh kata 15 minit sahaja. Nak pergi daripada Mekah ke Palestin saja dah. Akal kita tak boleh terima ke? Boleh terima akal kita. Tapi adat tak boleh terima. Adat kata, jauh tu daripada Mekah nak ke Palestin. Macam mana boleh singkatkan masa sampai 1 malam? Tak, bukan kata 1 malam. Sekejap saja masa tu. Sebab apa? Sebab akal kata boleh. Tapi adat yang kata tak boleh. Adat ni tak mustahil. Mustahil pada adat sahaja. Tapi tidak mustahil pada akal. Yang tu saya kata tak logik lah. Betul tak logik tadi? Kalau tak logik masuk dia pada akal, salah. Sebab logik masih lagi logik akal. Masih lagi masuk dalam akal kita. Akal kita boleh terima. Seseorang itu berpindah daripada Mekah ke mana? Ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam. Akal boleh terima tak? Boleh terima. Berbeza dengan akal tak boleh terima perkara yang bergerak dan diam dalam satu masa. Berbeza, sangat-sangat berbeza. Kalau kita faham benda ni, insya-Allah nanti sifat-sifat yang akan datang kita akan lebih faham. Okey. Jadi itu beberapa contoh bagi hukum mustahil. Hukum jaiz asal. Hukum jaiz. Hukum jaiz, hukum harus. Maka kita ulang lagi sekali bahawasanya bila kita dah bincang tentang hukum akal tadi, hukum akal terbagi kepada 3. Ada wajib, ada mustahil, ada harus. Hukum wajib adalah akal tidak boleh terima ketiadaannya. Akal tidak boleh terima ketiadaannya. Maknanya dia mesti ada. Contohnya, jirim mesti memakan ruang. Alam ini mestilah ada pencipta. Itu contoh. Mustahil, akal tidak boleh terima kewujudannya. Akal tak boleh kata benda tu ada. Tak boleh terima. Contohnya, satu objek yang tidak memakan ruang. Tidak menggunakan ruang. Satu objek yang tidak menggunakan ruang. Tak boleh ada benda tu. Akal kita nak brain benda tu. Ataupun perkara yang boleh bergerak dan diam dalam satu masa. Itu perkara mustahil. Macam mana dia boleh bergerak dan diam dalam satu masa yang sama? Kalau masa-masa berbeza tak ada masalah. Tak. Itu perkara yang mustahil. Perkara yang harus, maksudnya, takrifnya, akal boleh terima. Sama ada dia ada ataupun tiada. Tidak ada masalah bagi akal kita untuk terima. Boleh. Adanya makhluk dan alam ini. Adanya makhluk dan juga adanya alam ini adalah perkara yang harus bagi akal kita terima.
Ataupun adanya satu lautan daripada jus kiwi. Jus buah kiwi warna hijau. Tak. Mustahil ke? Tak mustahil. Benda tu harus. Ataupun adanya 2 biji bulan. Ataupun perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa pada waktu yang sangat singkat. Boleh kata 10 minit pun tak sampai. Sekelip mata sahaja. Seperti mana kisah Nabi Ismail kan, memindahkan istana Balqis daripada tempat dia di Yaman sana. Nabi Sulaiman memindahkan istana Balqis daripada tempat Balqis ke tempat Nabi Sulaiman dan sekelip mata saja. Mustahil ke? Tak mustahil, perkara itu semuanya jaiz. Ada 2 atau lebih pencipta alam ini, itu hukum mustahil akal. Mustahil bagi alam ini ada 2 pencipta. Itu hukum mustahilnya adalah ta'addud, yang wajibnya adalah wahid. Alam ini mesti ada satu pencipta sahaja. Itu hukum wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada 2 atau lebih pencipta alam ini, hukumnya apa? Mustahil lah. Mustahil ada 2 pencipta bagi alam ini. Nanti kita akan bincang kenapa mustahil. Kenapa mustahil? Kadang-kadang akal kita tak nak faham lagi. Bila kita belajar ilmu akidah, baru kita faham. Oh, betul lah mustahil. Tak boleh terima benda tu. Tak? Okey. Baik, jadi sampai sini saja kita punya kelas. InsyaAllah pada hari Ahad, kita akan sambung kita punya kelas. Dan hari ini kita tak baca satu bait pun. Tak baca satu bait pun. Sebab saya nak terangkan istilah-istilah ni supaya kita lebih senang untuk belajar bait ni dengan cepat lepas ni. Sebab kita dah faham istilah-istilahnya. Bila saya sebut sifat wajib, dah faham dah. Tak perlulah saya nak terangkan setiap kali apa tu wajib ustaz, apa tu mustahil ustaz, sebab kita dah terangkan kelas ini khas untuk kita fahami istilah-istilah dalam perbincangan tauhid, insya-Allah. Ada satu lagi sikit lagi, nanti kita akan sambung sebab saya ulang lagi sekali yang ini. Ulang lagi sekali dan kita akan bincang lagi sedikit lagi istilah yang belum saya bincangkan, iaitu sifat wajib bagi Allah itu ada wujudi dan ada thubuti. Yang itu dah masuk pada perbincangan sifat 20 dah. Baik. Jadi sampai di sini saja, insya-Allah. Apa-apa kekurangan daripada diri saya, apa-apa kelebihan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga Allah berikan kefahaman kepada kita untuk sama-sama kita menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kita sama-sama beramal dengan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.